Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1536. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama. Dek kerana ego dan kesombongan. Selamat tinggal Mahyadin. Antara tekad politik dan tunggang isu. Jangan hanya tahu menyibuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meramalkan lebih ramai lagi ahli Parlimen Pembangkang bakal meninggalkan parti masing-masing kerana hilang kepercayaan. Menurutnya, keyakinan mereka semakin terhakis kerana janji perubahan kerajaan yang digembar-gemburkan tidak menjadi kenyataan. Mereka diberikan harapan akan berlaku perubahan kerajaan. Sebaik sahaja terhakis harapan ini, orang-orang yang dijanji dan ahli-ahli Parlimen yang yakin bahawa perubahan akan berlaku apabila perubahan tidak berlaku, maka seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Saya percaya ada tanda-tanda yang boleh diyakini bahawa ramai lagi ahli Parlimen yang terhakis keyakinan mereka dengan janji-janji palsu diberikan oleh Perikatan Nasional, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Anwar yang juga Perdana Menteri berkata matlamat pembangkang untuk meruntuhkan kerajaan tidak akan berjaya kerana semua parti di dalam kerajaan kukuh. Kerana tujuan dan matlamat tebuk atap itu, walaupun saya dah jawab atap ini atap konkret, dia cuba bukan sahaja di Malaysia berpindah ke Dubai dan juga London. Dia lupa Dubai dan London itu konkretnya jauh lebih tebal, katanya lagi. Pada 24 Januari lalu, Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Zulkafli Hanafi mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri menjadikannya Wakil Rakyat Pembangkang ke-6 yang bertindak sedemikian. 5 lagi Wakil Rakyat Pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Anwar ialah Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Indra Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan dan Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang. Sesiapa sahaja yang datang memberi sokongan kepada PMX, ia merupakan satu hikmah yang sangat besar jika ianya demi kelestarian hidup rakyat, malah akan menambahkan lagi kekuatan kerajaan perpaduan hari ini. Kerajaan Madani juga bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak termasuk pembangkang kerana fokus utama kini ialah memastikan perpaduan rakyat dan pembangunan negara. Jurucakap bagi Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil mengulas mengenai dakwaan Ahli Parlimen Bukit Gantang bahawa 10 lagi Ahli Parlimen Pembangkang akan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Fahmi yang juga Menteri Komunikasi menyifatkan perkara itu tidak mustahil untuk berlaku. Ketersediaan sama ada mereka ingin terlibat dalam blok kerajaan sebagai kerajaan perpaduan ataupun seperti yang telah disebut sejak dari tahun lalu, duduk berunding, berbincang untuk mendapatkan peruntukan. Tetapi lebih daripada itu, lihat bagaimana kita boleh bekerjasama untuk membangunkan negara. Jadi apa yang disebut oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang itu bagi saya tidak mustahil kerana mungkin di pihak mereka telah tunggu terlalu lama dan disajikan mungkin janji-janji yang tidak dapat direalisasikan. Jadi kita tunggu pengumuman, katanya seperti yang dilaporkan bernama. Syed Abu Husin Hafiz dalam satu sidang media 3 hari lepas berkata sokongan itu yang dijangka diisytiharkan sebelum pembukaan sesi Parlimen 26 Februari ini akan melibatkan wakil rakyat khususnya daripada Bersatu dari Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Melaka. Sudah pasti masalah keuangan merupakan faktor utama menyebabkan ianya berlaku. Ini kerana setiap ahli parlimen telah berjanji untuk membela nasib rakyat di kawasan masing-masing, namun selepas lebih setahun tiada bantuan yang diberikan oleh parti. Kenapa semua ini berlaku? Jawapannya mudah. Ia adalah kerana ego dan kesombongan. Bukan salah ibu mengandung, tetapi salah angkuh yang dikendong. Noktah.
Kelihatannya kini Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin seolah-olah telah lenyap daripada dunia politik tanah air. Jarang sekali ketika ini kita melihat sebarang kenyataan yang dikeluarkan beliau mewakili Perikatan Nasional atau parti yang diterajuinya. Malah jika diperhatikan dengan mata hati, tiada lagi pujian melangit yang dilemparkan atau diberikan oleh pimpinan kanan beliau atau penyokong di peringkat akar umbi. Kemana perginya semua itu? Apakah kerana peristiwa peralihan sokongan ramai ahli Parlimen Bersatu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah menolak jatuh kredibiliti Mahyadin? Di situ ada juga kebenarannya. Hakikatnya tanpa disedari atau tidak, tindakan Mahyadin membuat pusingan U ketika Perhimpunan Agung tahunan baru-baru ini didakwa telah melemahkan moral ahli yang mahu melihat parti itu melaksanakan perubahan. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal berkata lebih mengecewakan lagi apabila ahli Parlimen Paguh itu sendiri memaklumkan keputusan tersebut dibuat selepas mendapat nasihat isterinya. U-turn sebab apa? Ini keputusan besar berkaitan hala tuju parti nak bawa ahli-ahli Parlimen membina masa depan negara, tetapi seorang presiden boleh buat U-turn dengan begitu mudah. Keputusan seorang pemimpin sebuah parti yang sedang berhadapan pelbagai cabaran sangat penting. Jadi ia telah melemahkan moral sebahagian pemimpin, katanya pada sidang akhbar Jumaat lalu. Pada November tahun lalu, Presiden Bersatu itu mengejutkan ramai orang apabila mengumumkan tidak akan bertanding pada pemilihan parti akan datang, namun menarik balik keputusan itu keesokan harinya selepas dipujuk Puan Seri Noraini Abdul Rahman. Dalam pada itu, Syed Abu Husin turut mendedahkan Bersatu kini terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kem Presiden dan kem Setiausaha Agong. Beliau berkata kewujudan kem berlaku susulan tindakan bekas Perdana Menteri itu sendiri, selain ramai ahli yang mahukan Datuk Seri Hamzah Zainuddin menerajui parti. Saya tidak mahu mengesahkan, tetapi memang ada. Dalam parti politik, biasa memang ada kem, ujarnya. Ahli Parlimen Bukit Gantang itu turut mendakwa PAS yang juga rakan gabungan dalam Perikatan Nasional PN tidak akan memilih Bersatu untuk bekerjasama pada pilihan raya umum ke-16 PRU16 akan datang. Maka ahli-ahli Parlimen Bersatu mesti membuat persediaan lebih awal. Saya menyeru ahli yang sudah berfikir panjang untuk membantu kawasan mereka bersama kerajaan menyokong PMX. Saya menggalakkan mereka buat sokongan secara berkelompok supaya kenyataan itu lebih tegas, solid kepada Perdana Menteri, ujarnya. Percaya atau tidak, ramai ahli Parlimen Bersatu mahukan ketua pembangkang itu dilantik menjadi presiden baharu parti itu. Syed Abu Husin berpandangan ahli Parlimen Larut itu mempunyai potensi besar bagi memimpin parti berkenaan. Hamzah juga bersedia, berkemampuan dan berkebolehan untuk memimpin Bersatu. Usaha nak jatuhkan kerajaan adalah sia-sia sekarang ini. Buang masa. Setahun lebih dah berlalu, takkan masih nak bercakap tentang langkah. Saya hanya katakan apa yang perlu dan saya kongsikan supaya rakyat tahu, ujarnya di petik Sinar Harian. Justru adakah khidmat Presiden Bersatu yang sedia ada ketika ini tidak lagi diperlukan atau bagaimana? Kasihan ahli dan pimpinan Bersatu. Pada awalnya mereka rasa sangat teruja apabila Mahyadin mengumumkan kononnya akan berundur, tetapi keesokan harinya U-turn yang dibuat telah mencipta suasana anti-klimaks yang tidak akan dilupakan. Bagaimana mungkin seorang presiden parti menarik balik keputusan untuk berundur hanya setelah berbincang dengan isterinya sahaja? Bersatu ini sebuah parti politik atau sebuah rumah tangga? Kelakar betul. Apapun dengan wujudnya dua kem dalam Bersatu dan ketawaran hati ahli Parlimen, pimpinan serta ahli akar umbi, ditambah pula dengan hilang rasa percaya terhadap semua janji manis yang dicipta bersama PAS, rasanya mungkin sudah tiba masanya untuk Bersatu mengucapkan selamat tinggal kepada Mahyadin. Kerajaan menyangkal dakwaan langkah mewujudkan pengambilan baharu penjawat awam secara tetap tetapi tidak berpencen akan menjejaskan nasib orang Melayu yang merupakan majoriti dalam penjawatan awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu sebaliknya dikaji sejak lama dahulu, yang mana mesti ada rancangan baharu untuk mengganti skim itu bagi mengelakkan negara daripada risiko muflis dan memberi masalah kepada generasi akan datang. Malah sudah puluhan tahun dikaji
dikaji. Kalau tidak silap saya, 1990-an dahulu sudah dikaji, tetapi tidak ada tekad politik untuk melaksanakannya. Pembangkang cakap hapuskan pencen akan menyeksa orang Melayu. Mendakwa ini semua cadangan DAP dan ini yang terus dikemukakan dan tidak berbicara soal fakta. Kemudian guna agama, tunggang agama katanya, berucap ketika perasmian penutup pada Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak. Dalam pada itu, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, sistem pencen berkenaan juga tidak lagi diamalkan oleh sebahagian negara-negara maju. Terdahulu Kabinet bersetuju menetapkan syarat pengambilan bahawa penjawat awam baharu berstatus tetap tidak lagi menerima pencen. Bagaimanapun ia tidak akan menjejaskan status penjawat awam sedia ada, namun bagi penjawat awam lantikan baharu perlu membuat caruman menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dalam masa sama, beliau sekali lagi mengulangi komitmen kerajaan akan menaikkan kadar gaji penjawat awam mengikut kemampuan kerajaan. Telah 12 tahun penjawat awam kerja tidak ada penilaian, tidak ada komitmen untuk perbaiki kadar upah dan gaji mereka. Kita telah putuskan walaupun ada kekangan keuangan perkara ini, kita tidak boleh tunggu. Dengan kos sara hidup dan gaji yang tidak naik, kerajaan tetap ada komitmen tingkatkan kadar upah penjawat awam di negara kita, katanya. Anwar turut berkata ahli-ahli politik pula perlu menerima kenyataan selepas ini mereka juga tidak mempunyai pencen. Ia termasuk mereka yang bakal menjadi calon untuk bertanding di mana-mana kerusi pada pilihan raya akan datang. Jika selepas ini mereka tidak mahu bertanding PRU kerana tiada lagi pencen, itu terpulang kepada mereka, katanya. Sebarang langkah dan cadangan bagi memasukkan pencen wakil rakyat dan menteri memerlukan pindaan Perlembagaan Persekutuan. PMX berkata ia kerana perkara itu sudah terikat dengan perjanjian dan jaminan perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan tidak membolehkan kita membatalkan apa yang telah dipersetujui sebelum ini. Yang kita nak mulakan ialah peraturan baharu yang boleh berkuat kuasa setelah diputuskan bagi jawatan-jawatan baharu. Ini termasuklah jawatan politik. Itu cadangan kita yang kita akan bentang di Jemaah Menteri dan di Parlimen kerana melibatkan beberapa pindaan undang-undang. Jadi tidak boleh batalkan sedia ada kerana ia sudah terikat dengan perjanjian dan juga jaminan perlembagaan, katanya. Dalam pada itu, Anwar berkata ahli politik atau kaki tangan kerajaan yang menerima beberapa pencen wajar memilih hanya satu pencen sahaja untuk diterima dan menolak yang lain. Ujarnya langkah itu dilihat sebagai memenuhi tanggungjawab moral mereka. Cuma dari segi moral, orang yang dapat gaji menteri, menteri besar atau pekerja jabatan kerajaan yang dapat 3-4 pencen mungkin melihat keadaan ini memenuhi tanggungjawab moral dia untuk menolak pencen yang lain dan memilih satu, terserah kepada mereka, katanya dipetik berita RTM. Tahniah kepada Kerajaan Perpaduan. Mungkin cadangan ini kedengarannya agak pedih oleh sesetengah pihak. Namun ianya memberikan kelegaan dan kegembiraan kepada ramai orang, termasuk rakyat jelata yang ingin melihat generasi akan datang akan berada dalam sebuah negara yang kukuh ekonominya. Setiap keputusan memerlukan tekad politik yang tegas dan konkret bagi memastikan ianya benar-benar menjadi kenyataan dan membawa kebaikan kepada seluruh rakyat dan negara untuk tempoh jangka masa panjang, apatah lagi untuk generasi akan datang. Meskipun ada yang menggunakan isu ini untuk ditunggang, ianya bukan satu halangan demi sebuah nikmat yang dinamakan kesejahteraan. 5 hari lalu, Kabinet bersetuju supaya perjawatan bagi penjawat awam baharu kerajaan yang berstatus tetap selepas ini adalah tidak berpencen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata satu pengumuman mengenai tempoh dan tarikh pelaksanaannya akan dibuat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. Tambah beliau, bagi penjawat awam tetap sedia ada, status berpencen mereka tidak pun terjejas. Sementara penjawat awam baharu itu kelak akan membuat caruman menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dan berkata pendirian itu dibuat kerajaan selepas menilai bahawa menjelang 2040 jumlah pencen yang terpaksa ditanggung kerajaan jika sistem saraan sedia ada tidak dipindah, jumlahnya akan mencecah 120 bilion ringgit setahun. Tentunya ini akan memberikan bebanan jangka panjang kepada kerajaan, khususnya kumpulan wang amanah pencen KWAP apabila portfolionya besar,
kemungkinan tidak mampu untuk membuat pelaburan bagi memberikan dividen atau pulangan sepatutnya. Katanya, sebagai respon seperti biasa, PAS yang mewakili Perikatan Nasional akan berbunyi kononnya sebagai tanda prihatin. PAS menegaskan kerajaan perpaduan bertanggungjawab mencari dana bagi pembayaran pencen kepada pesara dan bukannya mengambil tindakan dengan memasukkan skim persaraan penjawat awam. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, alasan kerajaan terpaksa berbelanja besar dipertikaikan dan memberitahu bahawa kerajaan sebelum ini pun berdepan masalah yang sama namun tidak mengambil tindakan sedemikian. Beliau turut mendakwa bahawa hak untuk berpencen kaki tangan awam termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kenapa kerajaan kini kata tidak mampu tanggung lagi? Ini tanggungjawab kerajaan mencari dana kerana hak untuk berpencen kaki tangan awam termaktub dalam Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Pencen 1980, Akta 227, katanya di petik Sinar Harian. Tuan Ibrahim yang juga Ahli Parlimen Kubang Kerian berkata, pemansuhan skim persaraan juga kononnya akan menjejaskan sektor tersebut jika hasrat itu diteruskan. Selain penjawat awam hilang motivasi kerana tidak lagi memiliki pencen selepas tamat tempoh perkhidmatan. Wah, hebat sungguh PAS dan Perikatan Nasional dalam bab tunjuk prihatin dan cakna mereka kepada rakyat. Dalam bab ini, mereka memang sentiasa menjadi juara. Menurut Tuan Ibrahim, kononnya kerajaan sebelum ini pun berdepan masalah sama namun tidak mengambil tindakan sedemikian. Rasanya seluruh dunia sedia maklum, bukannya tidak mengambil tindakan, tetapi apa tindakan dan perubahan yang mereka lakukan kecuali menyakau dan siang malam mempertahankan jawatan dan berbicara soal sokongan para penerima ghanimah sepanjang mereka menjadi kerajaan. Berbicara tentang kerajaan perlu mencari dana seperti yang disarankan Tuan Ibrahim, rasanya adalah lebih baik jika timbalan Presiden PAS itu dengan kuasa yang ada berbuat sesuatu untuk mencari dana bagi menampung gaji guru pasti yang dikatakan hanya berjumlah RM600 sebulan dan tiada caruman KWSP ataupun perkeso. Ia satu pengabaian untung nasib tenaga kerja rangkaian institusi seluruh negara. Institusi prasekolah milik Parti Islam Se-Malaysia PAS dikenali sebagai PASTI itu. Antara dakwaan yang diterima, tenaga kerja pasti menerima gaji bulanan sebanyak antara RM400 dan RM600 sahaja. Jauh lebih rendah daripada amaun gaji minimum RM1,500 sebulan. Selain itu, tenaga kerja pasti tidak mencarum di KWSP dan perkeso. Ini merupakan satu kesalahan majikan yang serius di sisi undang-undang. Ketika ini di mana perginya prihatin dan tunjuk pembelaan daripada PAS dan Perikatan Nasional. Kenapa tidak ditunggang isu itu? Diselit di bawah lipatan jubah atau bagaimana? Malah menurut laporan, tenaga kerja pasti tidak dibayar kerja lebih masa. Lebih buruk lagi, kebajikan para kaki tangan yang sakit tidak pernah diambil peduli oleh majikan. Kedengarannya macam tidak masuk akal, bukan? Namun itulah hakikat yang perlu kita terima. Bagaimana puak PAS menunggang agama kau-kau tanpa memikirkan soal kebajikan dan keselesaan para pekerja mereka selama berpuluh tahun. Adakah cukup dengan RM600 sebulan tanpa pelan simpanan hari tua? Atau PAS menjanjikan dan telah menyerahkan mereka mokap kunci syurga bersama surat tawaran sebagai guru? Jawapannya ada di celah kopiah dan serban para pimpinan PAS. Jangan hanya tahu mengumpat dan menyebut tentang rumput di halaman rumah orang. Sedangkan di rumah sendiri, rumputnya sudah menutup kaki tangga. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Saya Zubazi Yusof, terus bersama kami di Jom Channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.